memahami perkataan yang tidak mempunyai kata dasar. Nombor satu dulu, kita bincang huruful jar. Huruful jar, perkataan yang tidak mempunyai kata dasar, antaranya huruful jar. Yang kedua, perkataan rujukan. Okey, ini saya baca mengikut yang dicatat oleh pengarang. Jadi malam ini yang ketiga, kataan yang menunjukkan pelbagai fungsi, pelbagai makna, pelbagai kegunaan. Baik. Kataan singkat yang tidak berkata dasar dan mempunyai pelbagai fungsi serta makna, ada yang memberi kesan kepada perkataan selepasnya dan ada yang tidak. Memberi kesan ni maknanya memberi perubahan lah. Baik. Contoh dalam surah Yasin. Jadi pengarang daripada awal lagi menjadikan surah Yasin sebagai sumber contoh. Perkataan pertama iaitu ma, mempunyai beberapa fungsi atau makna. Yang pertama dengan makna apa yang. Jadi tuan-tuan, bila kita membaca mana-mana ayat Quran, kita kena rujuk. Okey, sekurang-kurangnya rujuk kepada terjemahan. Okey, supaya kita lebih jelas apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam penggunaan perkataan yang tertentu yang mungkin bagi kita mempunyai makna yang satu. Bagi kita, ma ni mana apa sahaja. Okey, jadi dalam situasi ataupun keadaan yang tertentu, mungkin ma ni boleh memberi makna yang pelbagai. Jadi sekurang-kurangnya kita lihat kepada terjemahan Al-Quranul Karim. Bagi yang mempunyai masa yang lebih, mungkin dia boleh rujuk kepada tafsir. Yang boleh baca tafsir dalam bahasa Arab, lagi bagus. Maka dia akan tengok pandangan ulama tafsir penggunaan ma. Baik. Pengarang mendatangkan contoh ma dengan makna apa yang. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hada ma wa'adar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini apa yang telah Allah janjikan. Ar-Rahman ialah sifat yang paling mulia. Nah, bila Allah datangkan sifat menggantikan namanya, jadi Allah akan datangkan Ar-Rahman. Begitulah dalam banyak tempat dalam surah, bahkan Allah jadikan satu surah dimulai dengan sifat agungnya iaitu Ar-Rahman. Okey. Jadi Allah Ta'ala kata, ini apa yang telah Allah yang bersifat Ar-Rahman telah janjikan. Dan benarlah Rasul-Rasul yang telah diutuskan.
Jadi ma di sini tuan-tuan, kalau kita buat syariah, dia tidak ada kata dasar. Sebagaimana kalau nak buat syariah tentang zahibun, qari'un, katibun, carilah daripada zal, haba, daripada qaf, ra, hamzah dan sebagainya. Baik, ma fungsi dan makna kedua ialah bukan. Okey. Ma dengan makna bukan. Jadi nak faham makna kita perlu tengok kepada terjemahan. Qalu ma antum illa basharum mithluna. Jadi bagi orang yang baru belajar bahasa Arab, yang baru didedahkan ma ni dengan mana apa. Tak? Mas muka, apa nama awak? Contoh, ma rakmu hatifika, apa nombor telefon awak? Itu ma mana apa? Tak semua ma ni mana apa. Di sini qalu, mereka berkata, orang-orang kafir yang enggan menerima Islam dan tegar menentang Rasulullah. Ma antum illa basharum mithluna. Bukanlah kamu ini, melainkan manusia seperti kami. Jadi bila Allah Ta'ala utuskan seorang Rasul, 2 orang Rasul, utus lagi Rasul-Rasul yang lain, mereka berdakwah, maka kaum mereka berkata, termasuklah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kaum mereka berkata, kamu ni macam kami lah. Okey. Bukan Rasul yang Tuhan utuskan. Jadi ma di sini maksudnya bukan, ataupun tidak. Dan tuan-tuan boleh cek lagi contoh-contoh lain dalam surah-surah lain, contohnya wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Okey, Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu semua lakukan. Baik. Makna dan fungsi yang ketiga ialah apakah? Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Apakah patut aku tidak sembah Tuhan yang telah menciptakan aku dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Okey. Jadi tuan-tuan boleh rujuklah kepada terjemahan Yasin, okey, yang diolah baru. Ada terjemahan Yasin yang masih lagi mengikut rentak terjemahan Pimpinan Rahman yang lama. Ada yang telah pun diolah baru oleh mana-mana syarikat terbitan. Jadi semuanya menjurus kepada makna inilah ya. Taib. Yang kedua, in. In di sini tuan-tuan, alif pertanda hamzah di bawah. Okey, lepas tu diikuti oleh nun. Nunnya mati. Okey. Jadi kalau kita sebut inna, makna lain. Kalau anna, makna lain. Kalau anna pun makna lain. Jadi in di sini pengarang mendatangkan 2 fungsi ataupun makna utama. Okey. Jadi kalau tuan-tuan merujuklah dalam perbincangan tentang fungsi, perkataan-perkataan yang kita bincangkan ini dalam kitab-kitab yang lain, barangkali jumpa banyak lagi fungsi dia. Pengarang datangkan 2 fungsi utama. Makna pertama bagi in ialah jika. Ini maklum ya. In dengan makna jika. Wa inna sya' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yuqadun. Okey, ini juga dalam surah Yasin. Allah Taala kata
Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya untuk menggunakan kenderaan, termasuklah kapal, bahtera, bot. Jadi Allah tundukkan semuanya untuk kegunaan manusia. Jadi manusia ni bila mereka mendapat nikmat, mereka lupa kepada Allah. Lantas mereka kufur. Allah kata, kalaulah kami nak tenggelamkan mereka, boleh, kami mampu buat. Maka bila mereka tenggelam, lalu tidak adalah lagi yang boleh menolong mereka. Begitulah maksud lebih kurang ni. Jadi di sini in maksudnya jika. Okey. In nasya nughriqhum. Jadi pengarang ada sebut tadi ya. Pengarang kata ada perkataan yang bila dia datang, dia memberi kesan kepada perkataan selepas ni. Okey. Kesan kemasukan in. Dia kata wa in nasya nughriqhum. Jadi lepas in kita dapati ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu huruf akhirnya mati. Okey. Huruf akhirnya itu hamzah. Hamzah itu tuan-tuan asalnya hidup. Okey, dengan baris depan. Tapi bila masuknya in sebelum fi'il mudhari' ini, in ini menjazamkan. Okey, mematikan huruf akhir. Jadi hamzah itu yang asalnya baris depan kemudian bertukar menjadi mati. Okey. Jadi itulah perubahan yang berlaku kesan daripada kemasukan in. Jadi kalau ada yang kurang jelas saya buat macam ni lah ya. Nasya' ni tuan-tuan ialah fi'il mudhari'. Kalau madhi nak sya'a, okey, mudhari'nya yasha'u. Okey, kalau yasha'u dengan mana dia kehendaki. Jadi kalau nak kata kami kehendaki, kami itu Allah lah di sini kan. Jadi kita tukarlah kepada nun. Okey, jadi kalau hamzahnya kekal dengan baris asal, baris depan, nasya'u ini baris asal. Tidak ada sebarang gangguan. Tidak ada sebarang gangguan. Jadi hamzah kekal. Jadi fi'il mudhari' ini hukumnya marfu'. Marfu' bil dhammah. Okey, al-zahirah. Jadi datanglah sebelumnya in dengan mana jika tadi. Baik. Baik, saya datang in ini insya-Allah akan datang. Kita akan belajar lagi lanjutan. Dia akan menjazamkan huruf akhir bagi fi'il mudhari'. Jadi hamzah ni dimatikan. Okey, sebelumnya dah mati iaitu alif. Kemudian datang hamzah yang baru dimatikan sebab in. Jadi bila berhimpun dua mati, jadi alif huruf mat ni akan dibuang. Okey? Jadi alif ni akan dibuang. Jadi shin dia akan bersambung dengan hamzah. Boleh macam ni tak boleh. Dia kena bersambung. Baik. Cara sambungnya ialah hamzah ini mesti diletak di atas rumah alif sebagai tempat duduk sahaja. Okey, hamzah ni dimatikan. Begitu. Itulah kesan daripada kemasukan in. Tayyib. In juga ada makna kedua katanya pengarang dengan makna tidak lain. In antum illa takdzibun. Jadi kaum-kaum yang diutuskan kepada mereka, para rasul,
termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kata kamu ni tak lain, tak bukan, melainkan menipu. Illa takdzibun, kamu ni tak lain melainkan menipu saja. Itu dia kata. Jadi in di sini dia memberi makna tidak, ataupun tidak lain. Okey, sebagaimana yang ditulis oleh pengarang. Okey. Jadi peliklah ya, kadang-kadang kita jumpa dalam terjemahan in tu dengan makna tidak, dengan makna menafikan. Baik. Yang ketiga, man. Man ni biasanya kita tahu maknanya siapa. Ya, kalau kita bincang tentang soalan-soalan yang diriwayatkan dalam hadis berkenaan dengan soal mungkar nakir, dia ada soal kan, man nabiyuka, man ikhwanuka, dimulai dengan man rabbuka. Jadi man itu dengan makna siapa. Itulah yang biasa kita dengar. Okey, baik. Man ini tuan-tuan ada beberapa makna. Makna yang pertama, pengarang letak di sini ialah orang yang. Okey. Man dengan makna orang yang. Kalau kita nak terjemah, nak datangkan istilah bahasa Arab, ada yang tulis dengan makna man yang berfungsi sebagai isim mausul. Okey, gitulah. Okey, jadi contoh yang didatangkan di sini ialah ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta kepada kamu sesuatu balasan, kerana mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nabi dan para rasul yang lain diulang-ulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya kalau tuan-tuan buka dalam surah Asy-Syu'ara. Dalam surah Asy-Syu'ara kerap diulang bahawa Nabi dan Nabi-Nabi yang lain, para rasul yang lain, bila Allah Ta'ala mulakan cerita mereka dalam surah Asy-Syu'ara, mesti disebut. Mereka kata kami ini diutuskan dan kami tak minta apa-apa pun kepada kamu. Itu. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Asy-Syu'ara. Saya ada kuliah tafsir surah Asy-Syu'ara kurang habis lagi. Kebetulan baru ni ada bincang tentang Nabi Syuaib pun sama juga. Mukadimah dia pun ada. Okey. Mukadimah tu nak bagi tahu para nabi bagi tahu kepada kaum mereka, mereka tidak minta apa-apa. Jadi ayat ini sebut ittabi'u, ikutilah kamu, man la yas'alukum, man dengan makna orang yang. Okey, bukan siapa dengan makna soal. Yang kedua dengan makna siapakah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Okey, jadi kalau tuan-tuan cek dalam surah Yasin, ini di antara ayat yang akhir dalam surah Yasin. Okey, ini di antara ayat yang akhir, ayat-ayat yang akhirlah. Yang bermaksud ayat ke-78 ni, kalau nak cerita panjang, pengarang ambil sikit saja. Ayat yang 78 berbunyi wadarabalana mathalan wa nasiya khalqa. Serta dia mengemukakan satu contoh perbandingan kepada kami tentang kekuasaan itu. Dan dia lupa akan ciptaannya. Lalu dia berkata, siapakah yang
dapat menghidupkan tulang-tulang yang keadaannya telah hancur. Okey. Jadi manusia ni Allah Ta'ala sebut dalam ayat sebelum itu, Allah Ta'ala ceritakan dia daripada sumber air yang hina, kemudian menjadi manusia, tiba-tiba bila menjadi manusia pandai, tak? Dia menentang Allah Ta'ala. Okey, tak percaya tak? Membantah Allah, tak percaya bahawa Allah Ta'ala boleh menghidupkan yang telah mati. Lalu dia kata, qala man yuhyil 'idham. Siapakah yang dapat menghidupkan al-'idham, tulang-tulang. Okey, wa hiya ramim, yang keadaannya telah hancur. Man di sini dengan makna siapakah? Kata soal. Makna yang ketiga ialah sesiapa sahaja. Okey. Dalam surah Yasin juga. Dah, pengarang ambil wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Ayat yang ke-68. Dan ingatlah bahawa sesiapa yang kami panjangkan umurnya, kami boleh kembalikan kejadiannya kepada manusia yang serba lemah seperti keadaan awal ciptaannya. Maka mengapa mereka tidak mahu memikirkannya? Ini terjemahan daripada pimpinan Rahman yang telah dimurnikan. Okey. Jadi pengarang menyebut man di awal ayat ini wa man nu'ammir dengan makna sesiapa sahaja. Okey. Baik. Jadi man ini tuan-tuan, saya sebut di awal tadi, pengarang fokus kepada beberapa makna penting. Jadi kalau tuan jumpa akan datang, ada juga man berfungsi sebagai syarat. Okey. Jadi kalau tengok terjemahan dalam surah lain, kita nampak ada man dengan makna syarat pun ada. Ya. InsyaAllah lah dia akan bincang mungkin pada sesi-sesi akan datang. Yang keempat, la. La makna pertama tidak. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Jadi la di sini maksudnya tidak. Jadi bila masuk la ni la an-nafiyah. Ya, la menunjukkan makna tidak, nafi. Okey? Ada la tak dengan makna jangan. Tapi la ni maksudnya apa? Tidak. Jadi la yang berfungsi dengan makna tidak, ia tidak memberi kesan kepada fi'il mudhari' yang datang selepasnya. Lepas tu kita baca la a'budu. Ya. Okay. La a'budu. Jadi bila tuan-tuan cek, ni fi'il mudhari', huruf akhirnya mana? Dal ni. Dal ni kekal dengan baris depan. Tak berubah. Dia tak mati. Maka la ini namanya la an-nafiyah. Dengan makna tidak. La yang kedua memberi maksud jangan. Okey. Contohnya alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Alam ahad ilaikum. Okey, ini daripada ayat 60. Baik. Maknanya apa? Dan bukankah aku telah memerintahkan kamu, wahai anak-anak Adam, supaya jangan kamu sembah syaitan. Okey.
Perintah aku tu apa dia? La ta'budu syaitan. Jadi la datang sebelum fi'il mudhari. Okey. Jadi kalau kamu semua sembah, tak ta'buduna. Ta'buduna maksudnya kamu semua sembah. Kalau kita buat la ta'buduna, kamu tidak sembah. Ni la an-nafiyah. Sebab nunnya kekal, tak berubah. Kalau kita jumpa, nah, nunnya dibuang dan diganti dengan alif. Okay, la ta'budu. Ini maksudnya jangan kamu sembah. Okey. Jadi tuan-tuan kena hati-hatilah. Jadi untuk kita tentukan makna tidak atau makna jangan, boleh rujuk kepada terjemahan. Jadi bila kita belajar dalam bahasa Arab, kita boleh kesan dengan perubahan. Nah, yang datang selepas la an-nahiyah, di mana nunnya akan dihilangkan, diganti dengan alif. Baik. Dan yang ketiga, pengarang kata tiada lagi. Okey. Jadi sebenarnya tuan-tuan, la ni kalau nak bincang mendalam, la ni dia banyak nama. Ada la an-nafiyah. Okey. Ada la an-nahiyah. Okey. Ada la ni dia an-nafiyah lil jinsi, menafikan sebarang jenis. Jadi banyak. Okey. Banyak dia punya kategori lah. Jadi pengarang letak di sini, wa in nasha nughriqhum fala sarikha lahum. Lepas la, mana-mana isim yang datang selepas la, okey, dibaca dengan baris atas satu. Okey, dibaca dengan baris atas satu. Jadi nak bagi tahu langsung, kalau kami tenggelamkan mereka, langsung tidak ada seorang pun yang boleh menolong mereka. Jadi samalah seperti dalam surah Al-Baqarah, Tuhan sebut Alif Lam Mim. Pastu dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah dia Al-Kitab. Dalam terjemahan Ibn Rahman sebut inilah dia Al-Kitab. Okey, la raiba fihi, tiada sebarang keraguan pada. Jadi apa yang nak diketengahkan oleh pengarang? Lepas la ni di sini dia datang isim. Isimnya dengan baris atas satu. Jadi saya katakan contoh lain untuk mudah faham. Lepas la kita ambil raiba. Ini dalam ayat kedua surah Baqarah. La raiba fihi. Yang tadi la sarikha lahum. Tidak ada seorang pun yang boleh menolong, memberi bantuan, menolong. Okey, jadi Allah Taala sebut la raiba fihi, maksudnya tiada sebarang keraguan. Jadi kalau kita guna la, lepas isimnya dibaca dengan baris atas, okey, kita menafikan sebarang satu pun keraguan tidak ada dalam Al-Quranil Karim. Jadi kalau iman orang-orang yang benar-benar beriman kepada Quran, jadi mereka akan yakin apa yang disebut oleh Quran. Quran sebut ayat yang kedua lagi, la raiba fihi. Dia ada sebarang keraguan padanya. Baik. Yang kelima, idza. Okey, jadi idza ni ada beberapa fungsi. Pengarang ambil dua sahaja. Okey, yang pertama sekali
Idza dengan mana apabila. Okey, adapun bila bahasa mudah. Ini kita boleh dapati dalam banyak surah. Okey, tuan-tuan buka dalam surah yang pendek, nah idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, bila pertolongan Allah datang, nah, dan pembukaan kota Mekah, itu pun maksudnya apabila. Ada apabila. Idza ja'akal munafiqun. Nah, bila datang kepada kamu wahai Muhammad orang-orang munafikin. Baik, di sini pengarang ambil ayat wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Dan bila dikatakan kepada mereka, okey, anfiqu, keluarlah, belanja, ataupun infaklah, dah, bersedekahlah. Okey, mimma razaqakumullah, sebahagian apa yang Allah rezekikan kepada kamu. Jadi orang kafir berjawablah dalam surah Yasin. Jadi idza dengan mana apabila. Baik. Dan idza juga dalam situasi yang tertentu dengan makna tiba-tiba. In kanat illa sayhatan wahidah fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Okey. Jadi sebaik sahaja Allah Ta'ala mengarahkan tiupan sangkakala. Bila ditiup saja sekali, fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Tiup kali pertama dah. Ya, ada beberapa kali tiup kan. Tiup yang ni semuanya dihimpunkan. Okey, jadi fa idza bila ditiup sekali sangkakala, fa idza hum jami'un ladaina muhdarun, maka tiba-tiba adapun lantas berlakulah. Okey, secara tiba-tiba semuanya dihimpunkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Idza di sini bukan bila tapi dengan makna tiba-tiba. Dalam surah Al-Qasas, dalam surah Taha, dalam surah Asy-Syu'ara dan dalam surah An-Naml, surah Yunus dan surah-surah yang lain bila bincang tentang mukjizat Nabi Allah Musa alaihissalam berupa tongkat yang dicampak tiba-tiba bertukar jadi ular. Kerap disebut dalam Quran fa idza hiya thu'banun mubin. Fa idza hiya thu'banun mubin. Tiba-tiba ia yang tongkat itu bertukar menjadi ular yang sangat besar. Jadi dalam surah yang saya sebutkan tadi, kalau jumpa ayat macam tu dengan makna idza tu makna tiba-tiba. Baik. Berikutnya yang keenam, huruf waw. Okey. Tuan-tuan, huruf waw ni kalau kita eja mengikut sebutan. Ya. Sebab apa? Sebab bila kita mengaji Quran kadang-kadang kita tak tahu nak sebut macam mana huruf tu. Sebutan yang betul, yang tepat mengikut sebutan yang asal. Kalau Ganu dipanggil ni huruf apa ni? Kalau Ganu lah. Ni wa dia kata. Huruf apa ni? Huruf wa. Gitu je. Itu tak betul lah. Okey. Jadi kalau boleh kita kena tahu ni huruf apa ni? Sebutan yang betul ialah al-waw. Al-waw. Gitu. Kalau dah nak sebut dengan alif lam pun tak apa. Wawun. Okey. Kalau nak waqaf, waw. Jadi yang penting di hujungnya ada waw. Mula dengan waw. Okey, di hujung pun ada waw. Wow. Gitu. Jadi yang
pengarang datangkan di sini lah. Waw ni satu huruf dan baris atas. Okey, dia tak ada huruf-huruf lain. Bukan huwa, bukan ya. Satu huruf saja. Dibaca dengan baris atas. Jadi bunyinya wa, rekas ya, bukan wa pendek. Jadi wa ni tuan-tuan, huruf waw baris atas yang berbunyi wa ni ada banyak makna. Antaranya dengan makna demi. Ini semua tahu lah ya. Biasa kalau di awal surah, sama ada surah tu pendek ataupun panjang, biasanya diguna untuk sumpah dengan makna terjemahan demi. Allah Ta'ala sebut Yasin wal Quranil Hakim, demi Al-Quran. Wal Quran. Jadi kita kenal waw ni waw sumpah, adapun terjemahannya demi. Lepas huruf pertama kata nama yang datang selepas waw ni dibaca dengan baris bawah. Samalah seperti dalam surah-surah yang lain. Antaranya Allah Ta'ala bersumpah dengan buah tin. Wattini. Demi buah tin. Wazzaituni. Dan demi buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi bukit Turi Saina. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri ini yang aman, Mekah. Jadi waw tu maksudnya demi. Pastikan lepas kataan, lepas waw huruf akhirnya dibaca dengan baris bawah. Baik. Kemudian dengan makna padahal. Ataupun disebut waw menunjukkan hal. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Jadi waw pada wahum itu. Waw pada kataan wahum. Dia waw ni tuan-tuan, dia tak boleh duduk seorang-seorang. Dia tak boleh duduk seorang-seorang. Dia kena bersambung. Sekarang waw dia bersambung dengan apa itu? Dengan home. Home ini kata ganti nama. Dia kena duduk sekali. Dia tak boleh duduk seorang-seorang. Waw nak dengan baris atas satu. Tak boleh. Makna ayat ini ialah benda-benda yang mereka sembah itu tidak dapat sama sekali menolong mereka. La yastati'una nasrahum. Benda-benda yang mereka sembah itu tidak dapat sama sekali menolong mereka. Wahum lahum jundum muhdarun. Bahkan benda-benda itu sendiri akan menjadi tentera yang dibawa pada hari kiamat nanti untuk menyeksa mereka. Benda-benda ni sembahanlah patung, batu. Yang atas dunia dulu mereka sembah. Mereka kata ini Tuhan. Jadi batu-batu, patung-patung itu Tuhan akan jadikan di bahan bakaran, akan seksa mereka. Itu maksudnya. Jadi waw pada wahum itu waw hal. Berikutnya waw dan. Ini biasalah. Waw yang paling banyak fungsinya iaitu dengan makna ada fungsi dan. Jadi fungsi yang paling utama bagi waw ialah dan. Makna dan. Baik. Waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab. Dan kami jadikan fiha, di dalamnya, dalam syurga nanti, bagi orang-orang yang beriman, yang dijanjikan syurga. Apa itu janji? Min nakhilin. Pohon buah-buahan. Daripada kurma yang sangat enak, yang sangat lazat. Wa a'nabin. Dan juga daripada buah-buahan anggur. Jadi
Bawah apa? Dan. Bawah apa lagi? Dan. Ini waw ni namanya waw ataf. Okey, tuan-tuan, sebenarnya waw dalam bahasa Arab tidak terhenti 3. Pengarang ambil 3 sahaja. Misalnya ada lagi waw, dipanggil waw al-istinafiyah. Ada lagi namanya waw al-ma'iyah. Okey, kita abaikannya. Okey, berikutnya yang ketujuh, an. An, alif bertanda hamzah bahagian atas, diikuti dengan nun yang mati. An dengan makna bahawa. Okey, jadi kalau tuan-tuan perasan dalam lafaz syahadah pun ada an. Asyhadu alla yang tu pun sama juga. Ilaha illallah. Nah, an tu. Baik. Makna yang pertama bahawa. Firman Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ini ayat yang akhir-akhir dah. Nak habis dah. Ini ayat yang ke-82. Ayat ini kadang-kadang menjadi amalan orang-orang soleh. Okey. Bila mereka amalkan, maka di sana adalah beberapa kelebihan lantaran istiqamah beramal dengan ayat-ayat tertentu. Baik, jadi ayat ini bermaksud sesungguhnya keadaan kekuasaannya, yakni Allah, apabila dia menghendaki adanya sesuatu benda, dia hanya berfirman kepada hakikat sesuatu itu. Jadilah engkau. Maka terus benda itu menjadi. Okey, itu terjemahan dia. Jadi, kupasan dalam bidang ilmu tasawuf ada. Dan ayat ini pun ada kupasan tertentu dalam bidang ilmu akidah. Jadi saya tak nak bincang yang ni. Jadi panjang. Okay. Jadi dalam ayat ini ada an. An dia datang sebelum fi'il mudhari'. Okey, an di sini pengarang kata maknanya bahawa. Baik. Jadi kita ada belajar dulu fi'il madhi dan juga fi'il mudhari' bagi berkata. Nah, kalau telah berkata punya qala. Qala maksudnya dia telah berkata. Siapa dia? Seorang lelaki. Okey. Baik. Jadi kalau sedang berkata yaqul. Okey. Jadi ini ada pasangan yang diketengahkan dalam kamus. Qala yaqul. Jadi tuan-tuan tengok dalam kamus yaqulu, lam ini dengan baris asal bagi depan. Okey. Jadi bila kita tengok ayat tadi kan, sebelum yaqulu ni ada an. Yang pengarang kata maknanya bahawa. Okey, maka an ini tuan-tuan dia masuk dalam tajuk awamil an-nasbi. Okey, adapun hurufun nasbi. Adapun disebut adawatun nasbi. Ikutlah. Okey, jadi dia akan menasabkan fi'il mudhari'. Jadi lam ni asalnya bagi depan, bila an datang, an ni memberi sedikit kesan perubahan. Lam dibaca dengan bahagian atas. Gitulah kan. Tadi kan awal tadi pengarang dia sebut akan ada sedikit perubahan bagi setengah perkataan. Baik. Dan an juga dengan makna iaitu. An juga dengan makna iaitu. Dia bergantung kepada terjemahan. Jadi ayat ini an di sini apa yang dikehendaki oleh Allah Taala. Jadi yang boleh mengecam dengan makna yang pelbagai ini pakar-pakar dalam terjemahan. Okey, mereka pula melihat kepada tafsiran, uraian oleh ahli-ahli mufassirin, ahli-ahli tafsir. Jadi bukan senanglah ya kita nak menterjemah ayat-ayat Quran ni. Jadi bila dah siap terjemah, alhamdulillah, bersyukur.
Kerana satu kerja terjemah yang sangat berat lah pun dilaksanakan oleh orang lain yang Allah beri pengalaman ilmu yang sangat luas. Jadi kita pun baca saja. Gitu. Jadi katanya pengarang an dalam ayat ini dengan makna iaitu alam ahad ilaikum ya bani Adam. Tidakkah aku telah janji kepada kamu wahai anak-anak Adam? Apa janji itu? Apa janji itu? Iaitu la ta'budu syaitan. Al iaitu la ta'budu syaitan. Jangan kamu sembah syaitan. Okey. Baik. Berikutnya la. La ni tuan-tuan, lam berbaris di atas. Okey, jadi kalau orang tanya kita, ini huruf apa ni? Dia tak ada baris, atas bawah depan tak ada. Ini huruf apa? Huruf lam. Okey, kalau kita eja mengikut ejaan yang tepat. Okey. Al-lam. Ini panjanglah ni. Al-lam. Okey. Kalau kita buang alif lam, lamun. Okey, dah tak masalah ya. Nak buang ke gantung lah. Jadi kalau kita nak ringkas, dia boleh waqaf. Bila waqaf, lam. Bila kita waqaf ni tuan-tuan, nampak ada dua, mati dah. Ada huruf mat dan lam yang hidup kita matikan. Lam. Panjanglah. Dalam tajwid kita akan bincang. Dan di sana ada ma'arif disukun. Baik. Jadi lam. Tengah tempat dia panggil lam aja. Ni huruf apa ni? Huruf lam. Kalau Kelantan la. Gitu. Tapi kadang-kadang pada tempat tertentu mereka dah biasa dah gitu. Silalah. Tapi kalau orang tanya gini sebutannya betul, kena tahu. Lam. Sebab apa? Sebab dia terkait dengan bacaan Quran. Ya. Jadi kalau kita ditanya nak baca macam mana ni? Kita baca mengikut sebutan yang betul lah bagi setiap huruf. Ni huruf apa ni? Alif. Alif. Ni lam. Kan bunyi panjang. Ini mim. Kan bunyi panjang. Maka di situ dia kena panjang. Di awal surah ni dia kena panjang 6 harakat. Jadi perlu sebut betul. Ni huruf apa ni? Lam. Contoh kan? Jadi tak betul lah baca alif lam. Tak betul lah. Ni apa? Mim. Jadi tak bunyi panjang. Itu penting tahu nama huruf. Baik. Jadi lam ini dia banyak. Okey. Kalau kita baca lam bagi atas, bagaimana yang pengarang nak di sini dengan makna apa? Maknanya sememangnya. Saya tengok ya kadang-kadang kalau terjemahan Yusuf Ali, Yusuf Ali ni kadang-kadang dia ambil terjemah indi, verily, kadang-kadang tu lam ni. Surely, gitulah. Okey, sememangnya. Innaka laminal mursalin. Lam yang bersambung dengan min tu. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad memang sememangnya termasuk dalam kalangan orang yang diutuskan oleh Allah sebagai rasul. Okey, la juga dia akan sebut nescaya pasti. Nescaya pasti. Baik. Jadi pengarang buat macam tu saya pergi ikut pengarang lain. Walau nasya'u la tamasna ala a'yunihim. Kalau kami kendaki kata Allah pasti kami akan ratakan mata mereka. Mata kita kan bulat. Kalau kami kendaki, bila kami marah, kami boleh penyek mata. Macam tu lah. Penyek mata. Baik. Jadi perkataan la dia letak di awal fi'il. Fi'il apa? Tamasna ni fi'ilun madhi. Okey, dengan makna pasti ataupun nescaya. Berikutnya lam.
lam pengarang letak satu penggunaan sahaja. Okey, inilah penggunaan utama bagi lam. Okey. Lam terkenal dengan makna tidak untuk menafikan perkara yang telah yang telah berlaku biasanya. Disebutnya lam yalid. Nah, sebab itu bukan dalam contoh dalam ayat surah Asy-Syarh, alam nasyrah. Itu menafikan perkara yang telah berlaku. Dan lam juga pengarang cuma datangkan satu je di sini yang utama. Lam juga tuan-tuan dia boleh menafikan bukan setakat lepas, menafikan sekarang dan menafikan yang akan datang. Lam. Contohnya lam yalid wa lam yulad. Tuhan menafikan bahawa dulu Tuhan tak beranak, Allah ni pun Tuhan tak beranak akan datang kita. Okey. Jadi adalah makna yang kedua lagi. Jadi pengarang letak sini makna tidak, itu makna yang utama. Lam alam ahad, adakah tidak? Tidakkah aku telah berjanji kepada kamu wahai umat Bani Adam, alla ta'budu syaitan, iaitu jangan kamu sembah syaitan. Okey, baik. Jadi alhamdulillah pada malam ini selesailah kita bincang ada 7 perkataan dengan pelbagai makna. 9 perkataan yang tidak mempunyai kata dasar yang datang. Jadi pengarang petik contoh-contoh daripada surah Yasin. Jadi mungkin dalam surah yang lain lam itu dia ada fungsi yang lain. Jadi dalam surah Yasin pengarang ambil satu saja. Jadi kita berhenti setakat ini malam ini, insya-Allah. Pada minggu akan datang kita akan sambung latihan muka surat 59. Okey, ada 2 latihan kecil tu, nombor 1 dan nombor 2. Dan insya-Allah kita akan sambung kaedah terpilih yang ke-20, memahami penggunaan alif lam pada kata nama. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.